Kau nak konsert, kau nak nyanyi, kau nyanyi lah. Apa benda pula kau nak pergi hentam-hentam kita? Kau siapa siut? Ni yang kami orang-orang tak nak dengar. Penganjur pun kena ban. Betul, penganjur bukan saja kena ban, kena senarai hitamkan terus. Kalau boleh, tangkap dia sekali. Sebab dia kira dah bersubahat dengan 1975 ni yang menghasut rakyat Malaysia untuk membuat perkara-perkara yang negatif, songsang. Dan dia buat dalam bentuk secara percakapan dan perbuatan. Video dah berleluasa, bahan bukti dah banyak. Minta korang semua buat laporan polis ramai-ramai dekat balai polis korang tentang, kau buat laporan polis pada penganjur, kau buat laporan polis kepada band 1975 ni juga, 1975 ni. Jangan bagi dia keluar Malaysia. Dia seronok duduk hina kita dekat atas stage tu. Kita kena bagi dia seronok duduk dalam penjara Malaysia. Aku rasa dia suka duduk penjara Malaysia ni, kan? Dia memang akan sentiasa duduk dalam penjara Malaysia. Dia akan sentiasa jatuhkan sabun. Dia akan sendirinya akan jatuhkan sabun dalam penjara Malaysia ni. Sebab dia dah memang orang macam tu. Siapa yang pergi semalam? Cata akan buat. Kau jangan risau. Kita cata akan buat, kan? Yang mana tak tahu siapa penganjur dia, korang boleh tengok dekat dalam Google lah. Kau Google dia, boleh dapat sekarang information di jari anda. Semua di jari anda. Kan? Korang buat je. Kan? Ya, waalaikumsalam. Siapa jemput dia sebenarnya? Aku pun tak tahu lah. Dah kena ban dah diorang masuk Malaysia. Yelah, sebelum nak masuk Malaysia tu, dia sebelum nak keluar Malaysia tu, tangkap dia dulu. Ban tu dia tak risau pun kalau setakat kena ban apa dah hal, kan? Dia tak risau pun. Penjarakan dia sebab dia hasut rakyat Malaysia tu. Jadi macam dia. Pokemon betul lah. Lagi tu semua orang cakap, oh sebab dia mabuk, dia cakap macam tu. Kepala but lah. Yang kau pergi mabuk sampai suruh bodoh. Yang pihak penganjur tu, dia nak minum arak tu, asal kau tak boleh halang awal ke? Apa penganjur kau ni bodoh sangat? Kan guideline dah bagi tahu dah dekat dalam Puspa tu, kan? Bila kau nak ambil permit, kan, pasal rawatan istisas kau tu, kan, permit nak buat persembahan gambaran tu, kan, apasal kau masih lagi melanggar syarat-syarat tu? Kenapa kau tak di-brief ke benda tu? Kau tak baca ke garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan pasal nak bawa artis luar yang bawa persembahan kat gambaran ni? Pihak penganjur ni saja tahu, saja buat tak tahu ke atau macam mana? Dia memang dia tahu benda tu. Jadi bila dia dah tahu, apa lagi, kan? Patut dia disalahkan pihak penganjur lah. Masa dia nak minum arak tu, kau pergi halang awal-awal. Apa dia ingat dia rockstar sangat apa masuk Malaysia nak minum arak tu, kau atas stage tu, lepas tu main ludah-ludah orang. Kau ingat apa? Cool sangat dengan kau tu, main ludah-ludah orang. Kan kalau rakyat Malaysia ni ludah kau secara berjemaah, baru kau tahu. Baru nak tahu air liur orang Malaysia ni penuh dekat badan kau nanti. Ya, penganjur tu pun kena. Bukan kena ban, kena tangkap terus. Masukkan dia dalam penjara terus. Sebab dia menghasut. Dia dah bersubahat untuk menghasut orang. Dia dah alert dah. 30 minit awal tu dia dah alert. Cepat-cepat dia stopkan ni dah. Lepas tu sempat lagi si Hanat 1975 tu hentam kita lagi. Pengajar betul lah. Kalau kau tengok, kau pergi tengok video, kan. Kau pergi tengok video. Aku dah komen dah, video-video aku dah komen dekat VTT aku lah. Kau tolong sebarkan, kan. Sebarkan VTT aku, video TikTok aku ni kat semua orang ramai, kan. Supaya kau tahu betapa orang hajarnya orang luar ni, artis luar ni buat persembahan kat negara kita. Dia nak buat cara dia. Kau orang luar, especially kau orang barat, kan. Kau memang tak ada maruah. Tak apa, kau tak ada maruah, kau tak tahu malu, tak apa, kan. Kau buat kat negara kau, tak apalah. Kau jangan buat kat negara kita orang. Negara kita ni masih lagi berbeza lah daripada negara kau, kan. Sebab tu orang segan dengan Malaysia. Dia bersyukur dia selamat. Betul, dia sepatutnya bersyukur dia selamat, kan. Rakyat Malaysia ni bukan ekstrim tau. Dia tak macam tu. Dia kalau nak ni, dia masih lagi diplomatik. Dia kira bersyukur tau. Kalau dia buat dekat Indonesia macam tu, dia buat, kan, 1975, kau buat benda-benda comolot, laki-laki atas stage minum arak, ludah orang, mencarut, kau kutuk kerajaan. Contohlah kerajaan, kalau kau buat kat Indonesia, kau kutuk kerajaan Indonesia, mampus kau tak balik tau. Nanti kat sana kau jadi babi panggang je. Baru kau tahu. Minta tolong pihak ambil tekan. Itulah. Gila aku tak marah. Pagi-pagi lagi wartawan dah kacau hidup aku dah, kan. Tanya pasal 1975. Lepas tu pula bila dia buat macam tu, lagilah aku marah. Aku dengar macam alamak, geramnya aku. Dia macam bila dia cerita cium molot laki dengan laki atas ni, nyokong bendera pelangi. Lepas tu dalam masa yang sama minum arak, mabuk, hina kerajaan Malaysia. Terus automatik aku punya derau tu naik macam ni. Terus berderau tu. Tak, aku macam ni lah. Kau rakyat Malaysia ni, aku tak kira lah kau parti politik mana pun. Dalam soal ni, ini isu negara tau. Isu negara. Tak kira lah kau parti politik mana pun. Benda ni memang takkan dibenarkan pun. Korang tetap akan menyokong rakyat Malaysia. Hukum manusia ni, hukum alam ni, laki dengan perempuan bukan laki dengan laki.
Norma-norma yang songsang ni. Lepas tu dalam masa sama, maruah kita ni, kan, buat dekat negara kita kau boleh buat macam tu. Tak boleh. Kita sekarang ni, semua orang politik, tak kira lah pembangkang kerajaan, kena bersatu. Kita bersatu ni, keluarkan kenyataan yang kita rasa menghentam pihak penganjur dan 1975 ni. Kita nak tunjukkan kesatuan kita terhadap negara Malaysia. Korang nak politik, korang politik lah. Kau nak gaduh each other lah. Tapi dalam soal isu negara ni, kita kena sama-sama bersatu. Kan? Kita sama-sama bersatu, buat satu kenyataan yang mana kita kena mengencam penganjur dengan 1975 ni. Tak boleh, benda ni tak boleh berlaku. Sebab kalau berlaku, takut nanti yang akan datang, dia boleh berlaku lagi. Kau faham tak? Dia mesti ada satu tindakan tegas. Baru next time, semua akan berhati-hati. Semua peringkat akan berhati-hati. Tak kira daripada pihak Puspa yang nak keluar permit ni, pihak penganjur yang nak buat, dia akan tapi siap-siap. Dan artis-artis luar tu, dia akan tahu ketegasan Malaysia terhadap perkara-perkara yang susang ni, yang tak mengikut nilai norma yang sebenar. Kau faham tak? Ya, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Itulah bezanya Malaysia dengan negara luar. Tak boleh lah kau nak samakan negara luar dengan Malaysia. Itulah bezanya kita dengan orang luar. Ada perbezaan tu. Kau faham tak? Kalau kita pun buat macam orang, kita pun dah sama dah macam orang. Betul tak? Sebab tu bezanya Malaysia ni. Kesetiaan pada raja dan negara, betul. Buat permohonan maaf. Kau tahu tak, permohonan maaf sekarang ni, dia dah murah tau. Permohonan maaf sekarang ni, dia dah murah tau. Macam contoh engkau hentam orang, engkau dah tangis nama orang tu, kan? Orang tu bil reputasi 20 tahun, engkau jatuhkan dia dalam masa 2 minit, kan? Lepas tu dalam masa sama, bila orang tu dakwa kau, saman kau ke apa benda, pendakwaan berlaku ke, masuk mahkamah, apa benda sebagainya, last sekali, saya minta maaf. Sekarang maaf tu, permohonan maaf atau minta maaf tu dah tak ada value tau. Dah tak ada value. Kau buat salah, kau kutuk orang tu, lepas tu kau, saya minta maaf. Kau Pokemon apa kau ni, saya minta maaf. Dah tak ada value tau. Maaf tu dah tak ada value sekarang, zaman sekarang. Zaman sekarang ni value tak ada. Pasal tu kalau kau setakat nak suruh dia minta maaf, memanglah dia boleh minta maaf. Dia kena ada satu tindakan. Dia kalau boleh, kau tangkap dia. Tu dia. Tangkap dia, kau dakwa dia terus kat Malaysia ni. Kau dakwa ikut undang-undang Malaysia sebab kau kat Malaysia kan. Kau ikut undang-undang Malaysia punya ni. Aku tak tahu macam mana boleh terlepas shoot. Boleh terlepas atas stage tu. Gila babi lah. Aku pun tak kenal benda tu. Aku pun tak kenal band tu. Tak siapa lah. Tiba-tiba dia datang Malaysia ni, wartawan dia beritahu aku. Terkejut lah. Aku buat research aku sikit, baru aku tahu. Oh, dia ni memang tak faham aku. Penganjur dan artis luar dah terang-terang menghina perlembagaan negara. Itu aku cakap. Bila dah terang-terangan menghina perlembagaan kita, menghina undang-undang kita, tangkap dia, masukkan dia dalam penjara Malaysia ni. Tu bagi aku, dia menghasut orang tau. Dia duduk bawah akta sultan tu. Lepas tu media sosial pun dah berlaku semua video-video dia. Itu dah kira macam menjelek apa benda something lah. Macam bawa akta komunikasi lah 1998 tu kan. Patutnya dia dah kena ada tindakan tu. SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, Polis, Immigration sekat dia. Puspal kan, batalkan terus permit dia. Organizer bagi statement hari ni. Kita nak dengar ni. Organizer dia berani ke nak bagi statement tu? Dia berani ke nak bagi statement? Penganjur ni. Hai, gila siut. Orang-orang FB tak tahu lagi cerita ni. Dah aku dah post dah video aku dekat FB tu. Korang boleh share je. Boleh, tak apa. Tak payah minta permission dengan aku, share je lah terus. Apa nak minta permission nak share VTT aku, video TikTok aku tu, kau share je. Aku dah share dah video aku dekat tweet, dekat IG, FB, YouTube dan semua aku dah ni. Kau sebarkan ni kat TikTok ni, banyak dah aku sebarkan. Aku minta kau share je. Bagi 1000 share ni. Bagi 1000 share ni. Ni, bagi sampai 300,000 ni. Dekat atas ni bagi 300,000. Kau ketuk skrin kau tu dah laju. Dah ada 2,300. Kau seorang, kau boleh ketuk seorang 100. Ketuk skrin kau tu seorang 100. Aku rasa dah berjuta-juta dah dapat ni. Dan berjuta-juta lagi orang dah dapat masuk live aku ni nak berkongsi pengalaman tentang 1975 yang bongok ni. Semalam korang ada ni ke? Siapa yang semalam yang pergi konsert dia? Konsert 1975 ni. Tak, aku tak boleh terima. Dia macam dia menghina rakyat Malaysia kan. Tak, kita tengok ABP bang. ABP lagi bagus lah daripada tengok konsert dia.
ABP lagi lama dia punya show mading konsert 1975 ni, 1975. Kau tengok sambil bercakap, pegang botol, lepas tu bercium lelaki. Gila babi kan. Kau dah tengok kan? 1975 dan 1975 kan. Kau pergi tengok kat Google, kau tengok kat YouTube, penuh. Kau tengok dekat TikTok ni, penuh dah. Kurang hajar tu, memang dia kurang hajar. Patut kita kena kencam dia beramai-ramai tu. Macam Jocelyn Cha kan. Memang bagi tutup dia punya band terus dia punya media sosial tu. Kau pandai muka dia. Aku tak tahu, Coldplay tak buat lagi. Pasal tu kita kena bantah awal kan. Tak, kau tak boleh salahkan menteri tau. Kau kena faham. Dalam soal ni kau kena salahkan Puspal di bawah kementerian tersebut. Diorang memang akan ikut prosedur macam masa nak masuk Malaysia buat persembahan penggambaran. Dia mesti akan masuk ikut prosedur. Dia akan melalui Puspal tu. Puspal tu adalah agensi di bawah Kementerian Komunikasi Digital yang mengawal kemasukan artis yang membuat persembahan dan penggambaran kat Malaysia ni. Dia yang akan bagi permit untuk buat persembahan dan penggambaran ni. Thank you Syarul 7. Kau jangan salahkan menteri. Menteri tak tahu apa pasal benda ni. Menteri tak tahu. Dia cuma boleh guna kuasa penuh dia bila benda dah berlaku, tentangan hebat masyarakat rakyat Malaysia terhadap perkara atau konsert tersebut. Dia boleh gunakan kuasa dia yang veto as a menteri untuk batalkan serta-merta. Serta-merta. Tu kuasa menteri. Masa tu baru peranan menteri. Tapi menteri tak sempat buat apa-apa, dah terus dia dah lari dah. Kan? 1975 ni dah terus lari dah kan. Dia takut dia kena tangkap kan. Tak sempat nak guna kuasa. Menteri tak sempat nak guna kuasa. Diorang dah lari dah. Menteri boleh guna kuasa untuk ni. Untuk dakwa penganjur. Penganjur dia tak boleh lari. Penganjur mesti Malaysia. Diorang nak fikirkan duit sangat. Dia tak nak fikir maruah kita. Dia tak fikir adat budaya kita. Dia nak melacurkan budaya kita. Ni memang kurang hajar lah kan. Kau nak tiru. Macam kita, negara kita ni, rakyat kita ni, dia suka jadi budaya peniru tau. Budaya peniru. Korea, ni kita tiru Korea. Korea ada K-pop, masuk Malaysia jadi M-pop. Di situ. Dia tak ada satu budaya Malaysia ni, budaya pencetus. Maknanya kita buat, orang tiru kita. Kan? Kita buat, orang tiru kita. Itu sepatutnya rakyat Malaysia kena jadi macam tu. Bukan kita tiru orang. Orang ada, kita buat. Macam budaya 1975 ni, dia nak bawa budaya songsang dia. Dan buat atas stage tu, lepas tu dalam masa yang sama, dia nak suruh kita ikut dia punya budaya. Dia dah kira, dia dah spark satu tu. Dia dah mula berani tu. Kan? Kalau dia dah spark benda tu, tak mustahil lepas ni ada ramai lagi macam dia akan buat perkara yang sama. Kau kena hati-hati tau. Penganjur lah. Kau kena hati-hati lah. Band daripada negara mana aku tak tahu. Zimbabwe ke. Aku tak tahu. Aku malah nak beritahu kau Google je 1975. Tak, band tu tak memadai tau. Band minta maaf, dia tak memadai. Sebab aku dah bagi tahu kau. Bila kau buat satu hal sekarang kat Malaysia ni, lepas tu kau minta maaf. Minta maaf tu dah tak ada value bro. Dah tak ada value minta maaf tu. So baik minta maaf tu, kau tak perlu minta maaf, kau ban dia. Ban pun dia tak peduli pun nak masuk negara kau ke tak. Dia tak peduli pun. Kau kena tangkap dia. Tangkap. Tu yang ayat yang paling betul. Kau tangkap dia, dakwa dia. Bawa Akta Sultan 1948 kan. Yang mana belum follow aku, tolong follow TikTok aku Follow TikTok aku laju-laju sikit. Lepas tu share semua video aku ni, video TikTok aku dia kepada semua orang. Supaya orang-orang berwajib yang bertanggungjawab dia tahu apa kerja dia orang nak buat. Jangan bagi 1975 ni lari daripada Malaysia ni. Kau tangkap dia. Penganjur tu memang tak boleh lari lah. Penganjur memang tak boleh lari lah. Memang kena dakwa lah. Ni aku minta satu-satuan seni yang lain bolehlah buat laporan polis terhadap penganjur dengan 1975 ni. Dan dalam masa yang sama, rakyat Malaysia yang mana dekat-dekat Badan Polis Berdekatan tu buat laporan. Tak kisahlah, at least ada tindakan tu berlaku. Memang kurang ajar. Geli aku. Laki cium laki kan. Penyanyi laki cium gitaris laki. Bongok betul lah. Aku akan buat report. Sabarlah. Ni sekarang aku tengah buat live. Apa benda lah kau ni? Takkan buat live aku nak bawa korang sampai pergi buat report polis. Dia mesti setiausaha aku akan buat laporan tu. Apa gunanya persatuan aku ada setiausaha, bendahari, AJK, timbalan. Dia sendiri boleh buat laporan polis tu. Korang ni takkan korang penyokong bendera pelangi kan? Tak boleh berlaku benda tu. 1975. Dah lah dia buat hari Jumaat. Tak menghormati langsung. Buat kat Malaysia, negara Islam. Tu dia kutuk pula kerajaan Malaysia. Lagi korang ajar.
Kau masuk kat Malaysia, kau kutuk kerajaan Malaysia. Nasiblah kau tak buat kat Indonesia tau. Kau buat kat Indonesia, mampu kau tak balik Indonesia tu tau. Kau tak keluar pun. Kau kutuk kerajaan dia. Aku minta lah menteri kan buat satu kenyataan kan. Sebab apa dia hina kerajaan Malaysia tau. Wang Hajar punya band 1975 ni, 1975 ni, dia pernah buat hal kat Dubai Kalau dia dah pernah buat hal dekat Dubai ke, dekat mana luar negara ke pun, takkan penganjur ni bodoh sangat dia tak buat research dia ke? Apalah bodoh sangat penganjur ni. Bila dia dah tahu dia ni dah memang tak guna, band ni memang tak guna, kau bawa masuk kat Malaysia, agak-agak Malaysia lagi sensitif. Aku kenalah react sebab aku ni persatuan seniman, kau tahu tak, Persatuan Seniman Malaysia, Persatuan Artis kat Malaysia ni kan. Sebab tu media dia kena tanya komen aku. Komen aku ni lah dia. Penganjur bodoh. Contoh macam tu. 1975 Wang Hajar biadab silaka. And then dalam masa sama dia nak bawa budaya Songsang yang kita tahu budaya dia dekat barat tu budaya yang memang tak tahu malu dan tak ada maruah. Takkan yang tu kita nak bawa kat Malaysia ni? Tak boleh. Cari dia stay kat mana? Kita kalau tahu dia kat Malaysia ni kat mana, mampus ni. Kita jangan bagi dia keluar Malaysia ni. Kita boleh buat benda macam tu kan. Tapi kita ni budaya yang hormat menghormati, sopan santun. Itulah rakyat Malaysia. Kalau kau buat dekat Indonesia, mampus kau tak balik. Memang aku tak bagi muka dekat dia sebab dia muka dia dengan muka laki dengan laki tu aku tak boleh tengok dia. Kau dah tengok video tu? Laki dengan laki cium, minum arak kan. Lepas tu dia kutuk kerajaan Malaysia, lagi Wang Hajar. Lepas tu dia bagi tahu dia sokong pelangi, bendera pelangi. Lepas tu dia mencarut-carut. Selama mak bapak engkau je kan. Kau buat dekat negara aku kot. Nasib baik Malaysia ni rukun negara dia ada kesopanan dan kesusilaan. Kau tidak mampu lah kau ni. Bodoh betul lah penganjur ni. Lepas Malaysia diorang balik Jakarta. Bagi Jakarta kau try lah. Aku nak tengok sangat. Dia buat show dekat Jakarta, dia kutuk kerajaan Indonesia. Aku nak tengok 1975 dia buat macam tu. Kau nak tengok rakyat Indonesia bangkit, mampus kau. Betul lah Akhtar Sultan. Penganjur dia kira bersepahat lah. Macam tu lah konsep dia. Betul tak? Penganjur dah bersepahat, yang kau bawa dia buat apa? Ini bukan pasal soal liberal ke apa benda. Tak, bukan. Kau imagine kau datang ke negara Malaysia atau kau pergi datang kat negara mana-mana lah, aku tak kisahlah, negara Indonesia sebagai contoh. Dia dah bagi kau permit untuk nak buat persembahan. Lepas tu kau hentam kerajaan Indonesia, kau hentam kerajaan Malaysia, contoh macam tu lah. Kau ingat apa? Kerajaan tak tindak ke? Tu yang aku cakap dia ni. Memang Wang Hajar tu lah. Aku tak pernah tengok band yang Wang Hajar macam ni. Okey, dia kalau lepas buat konsert, selalunya pihak penganjur dia akan dapatkan permit di bawah Puspal. Puspal ni adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi Digital, di mana tugas agensi Puspal ni adalah pengeluar permit untuk artis-artis luar yang nak buat persembahan dengan penggambaran ni. Kau faham tak? Dia akan melalui Puspal tu dulu. Dalam Puspal tu, jawatan kuasa Puspal tu, dia ada macam-macam agensi yang terlibat. Immigration, Polis, Finance dan macam-macam lagi lah yang mana terlibat yang untuk mengeluarkan permit untuk buat persembahan dan penggambaran kat Malaysia ni. Kau jangan salahkan menteri. Menteri tak tahu pasal hal ni. Yang permit ni dia memang melalui proses SOP yang rutin yang sama. Siapa yang nak buat tu memang akan melalui Puspal tu. Puspal tu lah yang bertanggungjawab, bukan menteri. Kau faham tak? Bila jadi isu, baru menteri boleh gunakan kuasa dia untuk membatalkan persembahan atau penggambaran yang berlaku kalau dia melanggar garis panduan ataupun melanggar undang-undang negara Malaysia. Kau jangan salahkan menteri. Menteri tak tahu. Dan yang patut dipertanggungjawabkan adalah Puspal ni, agensi kerajaan ni, Puspal ni. Dia yang sepatutnya kena bertanggungjawab. Wang Hajar betul. 1975 ni dia bukan Wang Hajar biadab cilaka, kau faham tak? Dan perangai lebih daripada syaitanul rajim. Kau faham tak? Kau kalau dekat Indonesia kau buat macam ni, macam mana kau buat kat Malaysia, kau jadi babi panggang tau. Kena panggang tau dengan babi. Silap, babi tu kena panggang macam kau babi kena panggang tau. Aku dah macam orang kata lah, nak mencarut tu dia panggil water park. Water park tau, taman tema.
What the fuck kan. Lepas tu dalam masa sama dia cakap bahasa Negeri. Jobor kan, Jobor. Kau jangan salah sebut tu. Jobor tu sombong tau dalam bahasa Negeri 9. Jobor. Bahasa Negeri 9. Dia Jobor dengan what the fuck. Pokemon. Gitu. Ini bukan pasal kerajaan Madani ke apa benda ke, tak ada kena mengena guys, tak ada kena mengena. Dia hentam kerajaan Malaysia. Tak kira lah kau kerajaan mana pun, even kau kata kerajaan Madani pun, dia hentam kerajaan Malaysia. Maknanya kerajaan Madani pun kenalah juga. Sama je. Kau faham tak? Apa tindakan? Kita tunggulah tengok kementerian nak buat apa. At least kena ada satu tindakan berlaku. Kalau tak ada tindakan berlaku, dia takkan jadi satu pengajaran kepada penganjur atau artis luar yang lain nak buat persembahan dengan perkembangan kat Malaysia ni. Korang boleh lah, korang netizen, korang buat kerja korang. Sebab Malaysia netizen dia netizen ni memang padu lah, sebab dia ada jabatan netizen negara kan. Buat kerja korang. Bagi band 1975 ni kena sedarah hitam terus dekat semua media sosial, macam mana kau buat dekat Jocelyn Chia sampai dia orang pun koyak. Kalau aku ada panggil Kuang Hajar tu, memang Kuang Hajar pun jabatan netizen negara. Jabatan netizen negara, jalankan tugas anda. Penganjur kena tindakan. Betul, penganjur tu dia kira bersebahat lah dengan 1975 ni. Apa yang 1975 ni buat, dia dah menghasut rakyat Malaysia melalui persembahan kat atas stage tu. Dia pergi hentam kerajaan Malaysia, dia pergi hentamnya Malaysia. Dia pergi buat nilai-nilai songsang kat atas stage tu, cium laki dengan laki. Lepas tu menyokong bendera pelangi. Lepas tu dalam masa yang sama minum agak, mencarut-carut, main ludah orang. Apa kejadang kau ni? Dia aku rasa semboyan akan buat tu. Semboyan akan buat, TPM akan buat, semua akan bersuara. Semua akan bersuara. Baru kena. Siapa luluskan? Puspal. Yang meluluskannya adalah Puspal, agensi kerajaan yang mengawal kemasukan artis yang membuat persembahan dan penggambaran di Malaysia. Puspal. Dalam tu jawatankuasa dia JK Puspal tu, dia ada apa? Dia ada siapa? Dia ada polis, immigration, finance, macam-macam lagi lah kat dalam tu. Agensi kerajaan yang bergabung di bawah Puspal tu. So kalau kau nak salahkan, kau salahkan Puspal tu. Macam mana kau boleh lepaskan permit tu? Kan, pada penganjur ni. Yang penganjur pula bodoh. Kau nak bawa orang tu, nak bawa artis luar ni, nak bawa persembahan, kau tak pergi tengok video dia ke? Kau tak pergi Google. Sekarang semua di jari anda tau. Semua di jari anda je. Kau nak Google tu, kau Google tu, semua di jari anda je. Kan? Korang dah boleh Google dah, tengok band ni bagus ke tak bagus, pernah buat hal ke, celaka ke, bongok ke kan. So bila dia dah buat benda tu, takkan kau nak bawa lagi kat Malaysia. Kan? Macam tadi ada mana yang tengah chat kat sini kan, dia bagi tahu dia pernah 1975 ni pernah buat hal kat Dubai ni. Takkan penganjur tak tahu. Lepas tu bila dia dah buat kat sini, dia dah tarnish nama negara kita, dia dah busukkan negara kita dengan kejadian Kuang Hajar biadab dan memalukan negara kita, menghina agama Islam, menghina Malaysia, menghina kerajaan Malaysia, menghina, memalukan industri seni Malaysia ni. Secara tak langsung bagi aku, benda ni dia dah menghasut rakyat Malaysia. Dia dah boleh kena Akta Sultan tu. Dan dalam masa sama dia boleh kena juga Akta Media Sosial ni, Akta Komunikasi Suruhanjaya Komunikasi Media 1998. Kan? Batalkan permit dia tu kan. So dalam masa sama jangan benarkan dia pergi balik ke luar negara. Kena bagi dia dakwa kat Malaysia ni. Lepas tu dalam masa yang sama, bila dah dakwa dia dekat Malaysia ni, pihak penganjur tu pun dah kira bersubahat. Bawa Akta Sultan tu. Kalau kau tak bawa dia, takkan benda ni boleh berlaku. Lepas benda tindakan tegas oleh kerajaan dan kementerian nanti, barulah dia jadi satu contoh dan juga pengajaran kepada yang akan datang. Nanti agensi Puspal ni dia akan jadi lebih ketat lah nak masukkan artis-artis yang nak buat persembahan kebakaran ni. Dia akan tapi betul-betul lah supaya dia tak nak berlaku benda macam ni. Pihak penganjur pun dia akan lebih alert, dia akan lebih takut kan. Jadi dia akan berhati-hati bila nak bawa tu. Dia akan buat research dia betul-betul nak bawa artis yang buat persembahan kebakaran Malaysia ni. Nampak tak? Dia kena ada hukuman tu. Baru orang takut. Besok barulah banyak perubahan akan berlaku. Kau jangan salahkan menteri lambat bertindak. Bukan salah menteri pun. Kau ingat menteri tu nak fikir pasal 1975 ni saja ke? Dia tengah isu negara ni, dia tengah fikir. Kita yang kena fit dia supaya dia ada tindakan yang dia boleh buat. Macam aku seniman, kadang-kadang aku jaga peringkat Malaysia. Tiba-tiba artis aku sakit kat Johor. Mana aku tahu? Kalau korang tak bagi tahu. Bila kau bagi tahu, baru aku tahu, oh ni ada isu ni yang sakit sebagai. Sama juga dengan menteri. Dia pun tak tahu mana satu isu. Tiba-tiba bila dah panas isu dah ni, baru dia tahu. Baru dah dia boleh fikir apa tindakan yang bersesuaian kepada penganjur dan band 1975 ni. Faham tak? Itu konsep dia.
Ini kau nak main tuduh menteri salah, menteri tak salah. Kita yang kena fit dia. Macam contoh pernah berlaku dengan satu artis luar yang dia duduk dekat negara kita, dia jadi juri dekat satu program reality kat satu stesen TV kat Malaysia. Lepas tu bila dia balik negara dia masuk dalam satu program, dia kutuk Perdana Menteri Malaysia. So bila dia kutuk Perdana Menteri Malaysia, tugas persatuan pergi buat laporan polis, desak menteri ketika itu untuk batalkan permit dia yang mana dia tengah bekerja kat Malaysia jadi juri tu. Dalam masa 24 jam dia dihalau keluar daripada Malaysia ni dan permit dia dibatalkan. Itulah dia tugas menteri masa tu. Tapi kita kena fit dia. Faham tak? Kita kena melaporkan benda tu. Kalau tidak, menteri tak tahu. Masa time tu baru menteri gunakan power dia untuk batalkan permit tu, halau dalam masa 24 jam dan sebagainya. Ini semua menteri salah, menteri tak salah. Orang tak pernah jadi menteri, kau tak tahulah. Kan? Orang kalau jadi presiden ke, jadi presiden persatuan ke, atau apa sajalah kepimpinan yang kau pernah berlaku, dia mesti akan berlaku benda macam ni. Bukan semua kau boleh tahu. Kau tak akan boleh tahu kecuali kalau ada orang melaporkan, baru kau akan bertindak berdasarkan laporan tersebut. Kau ingat aku ni macam contoh, hati aku sakit dekat Johor, Kelantan. Kau ingat aku presiden macam Superman kan? Aku rasa ahli aku tengah sakit dekat Sabah, jadi kita kena pergi Sabah untuk menyelamatkan dia. Siapa? Kau nampak tak? Bila korang fit aku, bang ni ada sakit ni kat Sabah, apa artis ni, apa tindakan Siman, baru aku alert. Okey, baru kita akan plan apa bantuan yang kita boleh bantu artis yang sakit kat Sabah tu. Contoh, korang yang fit aku information tu, baru aku tahu. Kalau kau nak suruh aku tiba-tiba tahu sendiri, tu aku cakap aku bukan Superman. Dalam masa sama aku bukan bomoh kelapa tau, bomoh kelapa yang boleh tahu apa yang akan berlaku. Kan, bomoh kelapa kan, kau ingat tak bomoh kelapa tu? Mengarut ni. Apa-apa pun kena selidik dulu background. Betul, kena selidik. Inilah aku cakap, kementerian mesti kena ada satu tindakan tegas kepada penganjur dan juga band tersebut. Mesti kena ada. Kalau tak ada, dia tak akan jadi pengajaran kepada yang lain. Percayalah cakap aku. Trust me. Sabar dia, boleh bakal kau Rajan. Konsert ada tauliah. Aku tak tahulah. Konsert ni, permit yang lepaskan konsert ni adalah Puspal. P-U-S-P-A-L. Kau boleh google kat situ, Puspal Malaysia. P-U-S-P-A-L, Puspal. Sebab tu aku sarankan, aku seru dan aku merayu kepada menteri, kalau boleh letak satu wakil daripada Persatuan Seni ni duduk sebagai jawatan kuasa Puspal, supaya apa saja tindakan kerajaan ni dia boleh dapat pandangan daripada orang seni, betapa artis luar tersebut layak atau tidak layak yang buat persembahan dengan pengamaran kat Malaysia ni. Memang malu lah negara bro, malu negara kita berada. Dia hentam kerajaan Malaysia tau. Pokemon ni dia hentam kerajaan Malaysia dekat atas stage tu tau. Kerajaan Malaysia, bukan Malaysia saja tau. Bukan rakyat Malaysia je dia hentam tau. Dia hentam kerajaan Malaysia. Takkan kerajaan Malaysia tak buat sesuatu? Betul tak? Bangsawan betul kan? Ni yang sebenarnya kalau aku boleh mencarut dia macam-macam dah. Kan? Tu yang jadi Pokemon tu. Kalau dalam bahasa Indonesia, membutuhkan kamu. Membutuhkan kamu tu memerlukan kamu tau. Korang jangan salah anggap aku panggil Pokemon, aku kan bercakap. Aku kata Jobo, aku tak bercakap. Itu bahasa Negeri Sembilan. Jobo tu sombong. Aku kata membutuhkan kamu, itu memerlukan kamu dalam bahasa Indonesia. Dan gampangnya 1975, gampangnya 1975, gampang tu dalam bahasa Indonesianya mudah. Korang gampang Indonesia tahu, bukan gampang Perak. Kau kena faham tu. Nampak tak? Diorang ni memang macam theme park. Aku cakap water park. Aku tak mencarut tau. Kan? Pokemon membutuhkan kamu, menjobo, gampang, water park. Aku tak mencarut. Kau kena faham tu. Satu lagi, cabai. Cabai tu Kedah, cili kan? Kan cabai tu cili kan? Aku tak mencarut. Aku cuma bagi perumpamaan. Macam membutuhkan kamu kan, 1975 membutuhkan kamu. Butuhlah kamu 1975. Tu bukan dalam bahasa Indonesia memerlukan kamu.
memerlukan kamu. Tu maksud Indonesia yang membutuhkan kamu. Gampang kan, gampang. Gampang aja 1975 ni kan. Gampang aja penganjur ni. Maknanya dalam bahasa Indonesia mudah, gampang tu mudah. Timpak kan. Timpak dalam bahasa English dia water park. Kau kena faham tu. Lepas tu dalam masa yang sama, dalam bahasa Negeri Sembilan. Kau cium laki dengan laki ni. Betul-betul jobor kau. Jobor. Jangan salah sebut jobor. Jobor tu kira sombong. Dalam bahasa Negeri Sembilan. Sombong. Cincau lah kan. Macam contoh lah. Cincau kan macam tu. Cincau. Cabai lah kan. Cabai lah. Cincau kau kan. Pokemon. Contoh. Kan. Ini semua bukan mencarut. Ini bukan mencarut. Ni kita belajar bahasa. Supaya korang tak tersalah anggap perkara yang aku sebut tu bukan satu perkataan yang kesat. Tapi itu sebenarnya ayat-ayat dialek ataupun ayat-ayat yang maksud berbeza-beza mengikut bahasa negeri atau negara tersebut. Keramat dia bagus. Tak. Jangan sebut tu. Mencincai. Mencincai. Kau faham tak? Direct dia je lah bang. Mana boleh direct dalam TikTok ni. Kau kalau direct, kau kena block, kau kena ban. Ngok. Kalau tidak dah lama dah aku pukul habis semua ayat-ayat tu. InsyaAllah, aku rasa dalam masa terdekat ni Menteri akan ambil tindakan. Aku percaya benda tu. Menteri Komunikasi Multimedia Fahmi Fadzil, dia mesti akan ambil tindakan. Sebab dia pun alert dengan perkara-perkara ni kan. Dia pun orang seni, dia tahu kan, benda-benda yang memang menggugat menggugat kerajaan kan. Sebab dia hina kerajaan terang-terang atas stage tu. Minum arak, mencarut, cium sungsang laki dengan laki. Itu dah terang-terang hina Islam kan. Dah terang-terang hina Islam kan. Lepas tu kau nak bagi kerajaan tak bertindak, mesti kena ada tindakan tu. Mesti kena ada. Dia mabuk atas stage, pergi matilah dia. Dia tahu tak dekat atas stage tu tak boleh mabuk. Dalam garis panduan kan ada cakap. Puspal ni tak buat kerja ke apa ni? Puspal, kau tak buat kerja ke? Kau bagi je permit macam tu. Pasal tu lah kena ada orang seni dalam tu. Kau wakil persatuan, at least boleh bagi pandangan daripada sudut wakil industri seni. Ini bila kau buat keputusan dasar kerajaan yang tak melibatkan orang seni atau melibatkan industri, ni yang kau dapat satu keputusan yang shock sendiri kan. At least kurang-kurangnya bila ada orang seni tu, dia boleh advise daripada sudut seni tu. Lepas tu baru kau fikir pasal dasar ke polisi yang kau nak buat supaya benda tu tak jadi shock sendiri. Dia ada berkaitan dan apa yang dibuat adalah selari dengan industri. Macam tu lah. Sedangkan di bahagian retail pun mesti ada orang bagi lulus. Ya, yang bagi lulus tu adalah Puspal. Kan aku dah bagi tahu kau, Puspal. Kau pergi Google Puspal, Puspal, Puspal Malaysia. Puspal Malaysia ni adalah salah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi Digital yang mengeluarkan permit pas lawatan kisisas dan permit-permit yang sewaktu dengannya untuk mana artis luar yang nak buat persembahan dan penggambaran di Malaysia ni. Dulu kan aku pernah isu kan pasal Puspal ni, tentang kemasukan artis luar kan. Diorang kena melalui proses ni. Dalam Puspal tu dia ada jawatan kuasa Puspal, dipanggil JK Puspal. Dalam tu dia ada immigration, polis, kementerian apa benda, kejadah, semua ada lah, dinas, semua ada dalam tu. Jadi diorang yang akan bersidang untuk nak meluluskan permit-permit tertentu tu, permit-permit artis yang nak buat persembahan dan penggambaran ni kan. Kata kau dah batal, jadi kau tak jadi. Puspal, bukan Puspal gelap, Puspal, Puspal. Ini bukan masalah kerajaan, brother. Ini bukan masalah kerajaan. Kau kena faham. 1975 tu, atas stage malam, dia pun hentam kerajaan Malaysia. Bukan masalah kerajaan pun. Dia yang ada masalah dengan semua orang, termasuklah dengan kerajaan 1975 ni. Kau faham tak? Orang minum arak, lepas tu dia sewil. Siapa suruh kau minum arak? Kau tahu tak, salah satu syarat nak dapat permit untuk buat persembahan tu, arak tak dibenarkan. Apa kejadahnya tiba-tiba arak boleh terlepas tu, and then pengajar tak advice ke kepada artis luar dia tu? Tu lah, siap ludah korang hajar tu, ludah cium laki dengan laki, minum arak, lepas tu mencarut-carut kan. Lepas tu hentam kerajaan Malaysia, hentam rakyat Malaysia. Memang korang hajar. Memang korang hajar.
Lama tahun 1975. Betul-betul. Biar apa Muse bukan Muse pun masih lagi ada kesopanan dan kesusilaan tau. Yang ni tak ada kesopanan dan kesusilaan ni. Ni dia pada main gedar je, memang cilaka punya band ni. Betul, yang lebih bongoknya adalah penganjur dia. Penganjur dia paling bongok. Aku pun tak faham lah. Tak, memanglah Kementerian Komunikasi Digital bertanggungjawab. Tapi agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi Digital tu yang sepatutnya bertanggungjawab. Puspal tu. Aki, thank you Aki. Puspal tu. Puspal. Puspal. Kau ingat apa semua bila mana persembahan artis yang masuk dekat negara kita ikut proses Puspal ni, menteri kena ada duduk situ nak approve kan? Kau gila ke? Menteri banyak dia nak fikir lah. So dia dah ada agensi Puspal tu, dia lah yang buat SOP dia kan. Dia punya tata kelola, urus takbir dan sebagainya, macam mana pelepasan akan berlaku, apa kriteria, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa garis panduan, apa undang-undang. Tu Puspal lah. Dan dalam Puspal tu ada immigration, ada polis, tentera aku tak tahu, aku rasa ada juga. Ada Finas, ada kementerian-kementerian yang terlibat. Dan duduk sebagai jawatan kuasa Puspal tu untuk meluluskan permit untuk artis buat persembahan perkembangan tu. Apa pula salah menteri? Menteri mana tahu? Bila dah berlaku macam desakan ataupun benda-benda yang bongok yang macam 1975 dia buat, baru kalau menteri alert benda ni, dia terus boleh batalkan ataupun ambil tindakan supaya ada satu tindakan berlaku kepada penganjur dengan 1975 tu. Kau faham tak? Puspal. Tak faham aku. Yang mana belum follow aku, tolong follow aku tolong follow TikTok aku laju-laju guys. Tolong follow TikTok aku laju-laju. Tolong share ni bagilah 1000 ni, ada 774. Kau share, kau boleh klik dekat arrow bawah ni, ada gambar arrow tunjuk macam tu kan. Kau klik, kau boleh share dekat orang, setiap seorang sekali kau boleh buat 15 kau tak share. Warna biru, aku nak nampak warna biru. Tu banyak dah biru. Share supaya live ni akan tersebar kepada semua orang, termasuk yang bertanggungjawab lah. Kan, untuk satu tindakan perlu dilakukan. Lepas tu kau tapping. Kau ketuk skrin kau tu, bagi sampai 500,000 guys. Bagi sampai 500,000. Aku nak buka kotak ni. Korang rasa siapa yang pergi ke show semalam, show 1975 ni, boleh tak korang naik kotak, korang komen. Yang mana yang nak komen, tolong komen. Aku boleh buka kotak, aku nak bagi ruang kat korang untuk bercakap. Tapi aku akan bagi peluang semua orang bercakap lah. Aku buat satu persatu, and then dalam masa yang sama, tolong jangan mencarut lah. Kalau nak cakap, sebut kiasan-kiasan macam Johor dan masa Negeri Sembilan, gampang, daripada Indonesia, membutuhkan kamu daripada Indonesia, bahasa Indonesia. Waterpark tu adalah taman tema dan juga Pokemon. Selain daripada tu, kau boleh lah kalau nak bercakap tentang cincau atau cabai pun okey, tak ada masalah. At least kurang-kurangnya kau tak cakap direct, supaya kita tak ada kena tindakan di bawah guideline TikTok. Okey, aku buka kotak, aku bagi ruang untuk korang komen tentang 1975 supaya aku nak minta pandangan korang, apa yang kau nak suruh buat, apa yang kau nak suruh tindakan kerajaan. Dan kalau korang ada dekat konsert tersebut, kau tolong komen apa yang berlaku semalam. Aku dah buka kotak. Tolong siapa yang nak request nak masuk kotak aku, boleh terus masuk kotak. Aku akan bagi ruang untuk korang bercakap, and then aku akan bagi ruang-ruang orang lain juga, peluang-peluang kepada orang lain juga komen tentang 1975 ni. Tapi aku tak boleh lama, tak boleh bagi korang lama. Pendek-pendek je, tak boleh panjang-panjang. AG, apa khabar AG? Waalaikumsalam, Abang Zack. Apa pandangan kau 1975 ni? Haram jadah ni. Ramai kan yang dah tahu semalam kan? Kau datang semalam? Tak. Apa cerita? Saya ada member yang kerja organizer. Okey, apa pandangan kau organizer tu? Apa cerita semalam? Kau bagi pandangan kau, komen kau sebelum aku nak bagi orang lain ni. Ramai orang masuk ni. Dia macam 1975 ni dia macam semalam banyaklah benda isu yang dia buat. Dia kalau senang cakap, dia memang menjahanamkan negara kita lah. Dia tak ada tapis, tak ada apa, dia terdirect. Betul. Ya, kalau korang tengok video yang tengah viral sekarang dekat TikTok, yang tu tak full. Dia sekarang ni yang semua orang tengah tunggu yang video yang full. Dia kalau macam semalam hal drone, lepas tu hal yang ludah satu, Abang Z ada nampak yang ludah? Ada. Okey, yang ludah, lepas tu yang drone tu dia empas, lepas tu dia kritik. Sebenarnya betul cakap Abang Z tu, dia bukan hentam kerajaan Madani. Saya tak memihak pada siapa. Dia hentam kerajaan Malaysia ni semua. Sebab dia tak ada mention satu kerajaan pun. Betul. So benda ni bagi saya tak pasti macam mana kelolaan diorang, organizer. Tapi saya tak pasti nak salahkan organizer ke macam mana. Tapi benda ni, dia sebenarnya dia boleh efekkan industri yang lain lah.
event yang seterusnya, contohlah ada event seni yang akan datang yang nak import player daripada luar, benda ni akan jadi efek dekat event tersebut. Betul. So saya tak pasti yang tu semalam konsert gay ke apa, saya tak pasti. Tapi memang meluat lah tengok. Kau tahu tak kenapa kau kata penganjur tak ni? Penganjur pun bodoh juga. Kalau sebelum kau nak ambil artis tu, mesti kau dah Google dulu, kau dah tengok YouTube, kau dah tengok apa dia pernah buat sebelum ni dan sebagainya. Takkan dia bodoh lagi bro. Ya, sebab kalau kita tengok pernah buat ni kot, yang si Bahlul 1975 ni, dia pernah buat benda tu dekat Dubai. So benda tu jadi satu isu yang kau nak bawa kat Malaysia ni, kau rasa kau berani cukup? Dia memang cukup berani dia bawa dulu. Ya, betul, dia cukup berani. Dan kalau korang search, sebenarnya dia punya vokalis 1975 ni dah pernah bercium sebelum ni dengan dia punya gitaris tu. Ada video lama kalau korang cari dekat YT pun ada. So benda ni terlalu cincau lah bagi saya. Benda ni hancur lah bang. Benda ni buatkan orang jadi macam kalau abang minta maaf saya lama sikit. Kalau abang tengok video semalam, kenapa ada rakyat kita apabila dia tengah buat perkara tengah bercium tu yang pergi sorak lah apa bongok lah. Itu sebelum kita nak salahkan kerajaan ke nak salahkan apa ke, kita tengok diri kita sendiri dulu. Betul. Sebab semalam bila saya tak ada dekat situasi tu, tapi bila dia cium orang bersorak, saya cakap apa bullshit ni benda ni. Betul. So benda tu dia jadi macam tengok diri kita dulu macam mana. Tapi kalau daripada segi perbuatan tu memang aktor memang vokalis dengan gitaris tu memang salah. Pesanan kau pada kerajaan? Pada Kementerian Kerajaan Menteri lepas ni tapis sebab tapis lah mana-mana individu yang untuk yang import yang luar negara untuk masuk ke Malaysia, sebab benda ni dia akan jadi efek dekat industri muzik kita, industri tanah air dan dalam bidang yang tertentu lah, yang tak kisahlah import yang daripada luar ni. Itu je bang. Abang Zack. Aku bagi orang lain Alright. Kau pandangan memang bagus. Aku suka. Thank you bang. Aku bagi orang lain Assalamualaikum. Thank you Ji, thanks. AG dah habis, aku bagi peluang kat orang lain pula. Ain Idrus, silakan Ain Idrus. Aku bagi ruang kat korang ni, mana yang sempat aku bagi. Ain Idrus, AG punya pandangan memang terbaik lah tentang 1975 ni macam hakat betul kan. Ain, apa khabar Ain? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, apa pandangan Ain 1975? Pandangan saya lah kan. Saya terfikir yang pergi konsert native 1975. 1975 ni, saya dah fikir kadang-kadang ada yang pergi konsert-konsert ni, dia akan bawa anak-anak apa semua yang kecil-kecil. Saya terfikir kalau katalah vokalis cium gitaris, buatnya anak-anak kita tengok, tak ke bagi pandangan buruk kepada anak-anak nanti. Betul. So saya memanglah tak kahwin lagi, tapi saya ada anak-anak menakan saya. Dia orang duk main handphone buatnya FYP ke apa ke, dia nampak. Kita risau, yelah budak-budak dia mungkin pengaruh, yes. Ini first time tau. Artis luar buat persembahan, buat perangai macam ni tau. Dia memang berani gila dan memang kurang ajar betul tau. Pesanan Ain pada kerajaan atau kementerian. Sebab Zack nak bagi peluang kat orang lain pula. Untuk pesanan lah, kalau kata buat ni, nak buat konsert ke apa, tapis untuk tengok dulu perangai artis-artis luar macam ni. Kalau kata dia boleh bagi faedah yang elok untuk anak-anak kita ke apa, sebab kebanyakan orang akan bawa anak-anak pergi sana. So tapis dulu, kalau kata okey lepas, kalau tak okey tak payah bagi, sebab kita risau generasi akan datang. Takut nanti jadi macam terikut budaya orang luar. Satu lagi, kita negara Islam, takut jadi bukan-bukan lah kat negara kita. Ain tahu tak, agensi yang lepaskan permit ni di bawah Puspal. Puspal ni adalah agensi penggambaran, agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi Digital yang mengawal kemasukan artis luar buat persembahan penggambaran ni. Ya, tahu. So patutnya dia kena bertanggungjawab lah. Memang sebab saya tahu pun, sebab mak saya askar, dia orang pada kesenian, saya tahu macam mana dia orang punya ni lah. So saya tahu cara nak tapis tu bukan mudah, tapi better lebih tegas lah untuk tapis hati luar untuk tu je. Okay Ain, thank you Ain. Jangan dapat peluang lain thank you Ain. Tu dia pandangan Ain. Ramai betul lah orang dekat dalam ni. Siapa yang nak masuk, bagi pandangan kau tentang 1975 ni. Kau nak cerita apa, tapi jangan mencarut je. Kalau boleh pakai analogi cincau, Pokemon, Jobor, gampang membutuhkan kamu
dan juga ayat-ayat waterpark dan sebagainya tu tak apa. Tapi jangan mencarut tolong please. Bagi ayat-ayat cicau cabai semua boleh insya-Allah. So aku bagi peluang korang yang mana yang nak bagi komen komplain tu, apa benda yang kau nak bagi pandangan sebagainya, kau boleh masukkan dalam aku punya live together. Go live together. So aku boleh bagi ni Kemal Syamil. Okey silakan. Aku dah bagi satu-satu. Kau tidak semak tu Abang Amais. Kalau semua bercakap aku tak tahu nak fokus mana. Okey Kemal Syamil, apa cerita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan 1975? Itulah saya pun baru je tengok tadi. Yalah benda ni baru FYP kan. So saya nak tanya kalau ada broccoli dekat sini kan, dah habis kuat ke sampai nak empas hadron tu? Dah habis kuat ke sampai nak minum atas stage, nak tunjuk kat orang, mabuk kat situ apa semua. Yang tak tahan ni dia boleh bercium tu. Tak ada perempuan nak cium ke? Aduh. Saya paling yang saya tak boleh terima, kau masuk negara Malaysia, kau kutuk kerajaan Malaysia. Dia buat tai dekat kerajaan dia. Sepatutnya penganjur ni, saya tak tahulah ya, Puspa apa semua ni kan. Sepatutnya dia orang kena tapis. Dan dia orang kena tahu apa dia punya background. Sebab dia bukan artis Malaysia yang kita dah tahu. Betul. Dia kena check background dia. Apa buatan dia sebelum ni macam yang first tadi tu. Benarnya dekat Dubai dia dah buat. Tapi kenapa tak nampak? Betul. Okey, pandangan apa cadangan ataupun apa yang Kemal nak bagi tahu kepada kerajaan Malaysia, kementerian ataupun agensi yang terlibat untuk yang akan datang ataupun yang tindakan yang 1975 ni perlu kena. Saya ingat kalau kata band ni, saya tak malas nak sebut nama kan, sakit hati pula kan, sebab dia memalukan tau. Dia mencemarkan imej kita ni. Betul. Sampai nak mencucuk kan. Saya ingat kalau kata band dia orang ni, ambil lah tindakan sekeras-kerasnya. Sebab melampau sangat. Terima kasih Kemal. Thank you. Saya bagi orang lain Thank you Kemal, thank you. Assalamualaikum. Salam. Weh, ramai masuk ni, ramai betul-betul tengah marah ni. Sabar. Aku bagi ruang. Yang mana aku sempat dah sebab bateri aku pun nak kong. Okey, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang sebenarnya kita alhamdulillah baik. Cuma saya nak bagi tahu dengan Cik Abang Z, kita ni orang Islam, betul tak? Okey, satu lagi yang paling penting sekali adalah kita ni mencerminkan kepada negara luar sebagai rakyat Malaysia yang aman damai, betul tak? Yang tak ada orang kata resis, tak ada, kita tak ada macam tu. Cuma benda ni adalah salah daripada orang yang menguruskan. Ya betul. Orang yang kita jangan salahkan orang yang orang kata orang yang pemain drum ke pemain tu, kita jangan salahkan dia. Kita kena salahkan orang yang meluluskan tu. Kau tak buat postmortem ke? Satu. Nombor dua, engkau kena tahu background daripada mana grup ini. Adakah ia melanggar tata susila ataupun kita punya rukun-rukun negara yang ada. Betul tak? Kan? Okey, itu salah satu daripadanya. Okey. Pesanan saya apa tindakan kerajaan. Okey, tindakan saya cuma boleh bagi tahu kita tukarlah. Kita tukarlah bang. Dia naik macam-macam jadi. Okey? Okey, assalamualaikum. Okey, baba. Assalamualaikum, Baba Adib. Apa pandangan Baba Adib? Assalamualaikum. Cakap kuat sikit, Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengar. Dengar, mantap. Silakan. Okey, pertama kali saya agak terkejut lah. Sebab band ni saya tak pernah kenal, 1975. Okey. Ni boleh sembang politik tak? Boleh. Sikit je, saya nak bagi ruang kat orang lain ni. Okey. Saya nak minta komen 1975 and then saya nak apa tindakan perlu dibuat. Itu je saya nak. Okey, tindakan yang perlu dibuat lah. Sekarang ni saya tak nak salah lagi lah. Saya nak salah dekat DAP saja. Okey, Baba. Okey. Assalamualaikum. Oi, masuk politik pula ni. Juragan jalanan. Assalamualaikum. Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Juragan. Apa cerita 1975 ni? Apa kau nak buat ni? Aduh. Okey, satu positif side lah. Side dia bagi kesan dekat band lain buat merepek, kena ban immediately. Itu positif side. Cukup ke? Tak cukup lah. Yang tu one side lah. Esok ada The Stroke bang. Saya beli tiket bang esok. Jangan cancel lah event bang. Esok bukan perform. Aduh. Ini kita goyang ni bang. Tiket dah beli. Mati dah nak. Lepas okey, tu. kau punya tindakan, kau rasa apa tindakan yang perlu dibuat oleh kementerian ke kerajaan ke rakyat ke?
tak boleh bagi muka bang. Band-band macam ni kita tak boleh bagi muka, tak boleh bagi ruang sedikit pun. Even organizer pun dah tahu dah kelaku band. Tapi dia masih ambil risiko dan bagi ruang. Mungkin dia bagi jaminan, band bagi jaminan, saya tak akan buat pelik-pelik lah. Saya tahu Malaysia ni macam ni. Tapi kita dah bagi ruang, sedikit ruang untuk dia nak buat lah. Betul. Tak boleh. Tu memang. Betul kita dah bagi ruang. So aku rasa lepas ni kita kena ketatkan lagi bila kemasukan diorang ni buat show pula Kalau dah ada Okey isu-isu kan aku nak bagi ruang ni pula sama. Assalamualaikum. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Ui, ramai betul orang masuk ni. Okey, awai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 1975. Saya sekejap, saya perkenalkan diri dulu. Saya Awai daripada Sabah. Oh, Sabah. Ya. Merangkap PSU untuk Ketua Armada Penampang. Wah, boleh bakal lah kau. Sila, nanti 1975. Aku dah tak ada bateri, aku nak ambil ni. Apa-apa pun, kita jumpa di Selangor nanti, time PRN nanti. Kami akan naik ke sana. Ya ke? Akan jadi jentera pembantu di sana nanti. Alhamdulillah. Ni ada komen apa-apa tak ada Sebelum aku nak turun kau, aku nak bagi orang lain ni. Komen tu mungkin sekejap bang. Apa dah? Komen nanti dulu, tapi aku mau tanya pasal aku ndak berapa tahu pasal kes semalam Selangor tu bang. Yang mana? Selangor mana? Isu apa? Isu semalam yang hangat tu lah. Yang Semalam. 1975 ni lah. Nah. Alah kau Google je lah, nanti kau tahu. Kau masuk TikTok, kau type je 1975, nanti keluar macam-macam. Okay? Thank you. Assalamualaikum. Okay, kita masuk orang lain pula. Okay, jerat. Aduh, terciduk pula ke bateri. Memang terciduk guys. Terciduk. Okay, Asmin. Hai. Oh, tu dia. Asmi. Halo, dengar tak? Apa pandangan? Okey. Abang Zaid tadi, thank you very much. Saya minat dah dengan abang. Allah. Lama dengar abang berlakon. Cakap kuat sikit, tak dengar. Dengar tak? Okey. Teruskan. Okey, pandangan saya dia beginilah abang Zaid tadi. Inilah masalah kita orang Malaysia ni. Kita terlalu respect sangat dia orang ni. Jadi kita kena banyak-banyak keluar lah tengok negara orang. Kalau kita pergi kat negara dia orang, tak ada dia nak layannya kita. Ini dah terang-terangan sangat lah. Maknanya kita dah bagi betis sampai bukan saja peha, dengan pinggang pun dia nak balon. Mati dah nak. Sebabnya yang paling kelakar sekali, apa rakyat Malaysia yang pergi konsert dia tu tak faham ke simple English. Orang dah balon kau punya agama, dah balon kau punya negara, dah kutuk, dah condemn, dah kritik. Korang boleh gelak, boleh suka. Tak ada langsung ke orang kata sekelumit perasaan cinta dan sayang pada negara kita ni. Betul. Jati diri kita tak ada ni bang. Padahal kalau tengok cara berpakaian, maksud saya crowd itu sendirilah. Kau main lagi, cara speaking kau main lagi hebat. Tapi orang tu terang-terangan kot. Belasah kita punya identiti apa semua. Kan? Betul. Boleh gelak pula. Aduh. Okey, apa ni idea ataupun komen tindakan pihak kementerian ke kerajaan ataupun rakyat ke terhadap isu ni? Okay, first place of course saya berterima kasih lah. At least ada Presiden seniman macam Abang Zaid Zaidi ni memang tepat lah. Memang kalau bukan presiden sekalipun, memang kita sebagai orang Malaysia, memang kita kena bangkit lah. Ibarat orang dah cocok kita kan. Betul. Jangan tunggu nak ada jawatan baru nak berbunyi benda begini. Jadi saranan saya kepada kerajaan itu sendiri, of course, dia orang memang kena ambil benda ni sebagai, orang kata apa, sebagai benda yang red flag. Di grup macam ni dia red flag, dia bahaya. Betul. Jadi dia memang kena satu tindakan supaya kita mengajar. Lain kali dia takut. Maknanya kalau kata dia belum keluar band ni pun problem. Lepas tu dia dah menyentuh isu 3R tadi tu. Religious, royalty dia tak sentuh dah lagi kan. Lepas tu jadi dengan agama. Jadi bila dia buat macam ni, kita memang kena orang kata apa, gepak dia sikit lah. Kalau gepak, patutnya terus tindakan keras je, penjarakan dia je. Kalau boleh memang macam tu. Biar dia buku bertemu dengan ruang. Jadi kalau dia buat begitu, orang lain kalau ada akta yang boleh menyabitkan, kasih buat kat dia macam tu. Tapi kalau dia tak buat, puak-puak ni memang dah tunggu lama dah geng-geng logo pelangi ni. Betul. Kan? Okey bos, thank you bos. Saya nak kena bagi orang lain. Terbaik. Thank you Abang Zaid tadi. Komen yang lain pula. Okey, thank you brother. Okey, saya bagi orang lain sebelum bateri saya nak bagi lagi peluang. Okey, ada seorang lagi ni. Di Fami. Hello, Assalamualaikum Bang Zaid. Pandangan 1975. Pandangan saya adalah pertamanya pihak kerajaan boleh ambil tindakan terhadap mereka, iaitu dengan saman mereka ataupun sebagainya. Yang kedua, kita ada NGO-NGO seperti
yang sebelum ni banyak NGO-NGO yang berbunyi contohnya macam Semboyan. Kita nampak Semboyan ni dia memperjuangkan agama dan bangsa. Tetapi dalam hal ni kenapa mereka berdiam diri sedangkan mereka boleh je buat apa orang cakap memorandum dan sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia pun boleh buat aduan ataupun report polis untuk mengatakan tindakan sedemikian. Kita pun mainkan peranan kat situ. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan 100% sebab mereka hanya meluluskan saja. Jadi kalau kita dah tahu perkara tu macam memberi impact pada agama kita ataupun kita punya bangsa, kita pun kena ambil satu tindakan tegas lah. Macam kita buat report, kita bawa benda ni ke tengah. Kita tak boleh diam, kita cakap belakang lepas tu nak salahkan kerajaan semata-mata, tak boleh bang. Okey, saranan kerajaan terhadap isu ni? Kerajaan boleh bawa isu ni ke tengah ataupun dekat ICJ. ICJ? ICJ. Sebab dia berkaitan dengan bangsa sebenarnya. Bangsa dan agama. Jadi benda ni boleh bawa ke tengah lah. Jadi kita tak boleh orang cakap berdiam diri lah. Sebab ni kena kat negara kita. Betul. Okey, Fahmi, thank you atas pandangan kau. Aku nak bagi orang lain pula. Okey, thank you pandangan bagus. Okey, dia bila Fahmi ni cakap Semboyan mungkin yelah benda tu isu baru semalam kan. Baru spark benda tu kan. So aku rasa lepas ni Semboyan akan buat satu tu. Aku percaya. Banyak lagi yang akan naik benda ni insya-Allah. Last sebelum aku nak ni dah tercedok lah Mr. Mi. Last. Dah ramai sangat ni aku dah tak boleh nak ni sangat. Mr. Mi apa pandangan 1975? Assalamualaikum bang. Salam. Jadi berkenaan dengan isu 1975 ni, saya tak berapa tahu sangat lah berkenaan dengan band ni. Jadi apabila viral pagi tadi, kita ada scroll sikit lah TikTok ni. Semua ada dalam TikTok kan. Jadi daripada tengok gaya cara dia orang lah, dia orang ni banyak gimmick bukan-bukan lah bang. Jadi saya ada tengok dia ada gimmick makan daging mentah atas pentas, gimmick macam-macam lah. Tapi kebanyakan semasa dia buat persembahan tu kita dapat tengok dia dalam keadaan lalok ataupun mabuk dengan botol arak kat tangan. Jadi berbalik pada yang mana abang ada sentuh tadi berkenaan dengan pihak yang mengeluarkan permit itulah. Puspal. Patutnya Puspal belum mengeluarkan permit. Rajin-rajinlah scroll Facebook ke TikTok ke. Benda ada dalam tu boleh tengok. Puspal ni dia tak ada wakil seni duduk dalam tu. Sebab benda boleh scroll kan bang. Puspal ni dia melibatkan pegawai kerajaan lah macam agensi kerajaan seperti macam contoh immigration, polis, finas. Tapi wakil seni tu tak ada. Jadi dia nak dapat check background ke nak tanya orang industri tu, dia tak ada wakil orang seni, susahlah dia nak dapatkan maklumat dan sebagainya, betul tak? Betul bang, betul. Okey, saranan. Jadi pihak-pihak yang mengeluarkan permit ni sepatutnya lebih peka lah. Seperti macam sebelum ni memang dah ada politician lah. Dia ada meletakkan supaya kemasukan artis-artis ke dalam negara ni, artis-artis yang tak terlibat dengan LGBT apa semua. Takut jadi macam ni lah. Jadi saya dapat tahu daripada komen-komen dalam TikTok tadi, dia pernah di-ban di Dubai dalam perkara yang sama. Betul. Jadi patutnya pihak mengeluarkan permit lebih peka lah. Jadi dia pihak permit tu satu, lagi satu pihak penganjur tu. Pihak penganjur sebagai penasihat kepada pengeluar permit tu, sepatutnya dia orang tak perlu nak selindung lah. Betul. Yang tu ialah bang, lain-lain sebab kita bang, thank you. Terima kasih bang. Baik. Okey guys, aku kena tutup ni ramai sangat. Oh, ada soalan lagi. Okey, last Azim. Hello, Assalamualaikum. Ya, hello Zim. Apa cerita? Apa pandangan kau 1975? Okey, pandangan saya yang pertama sekali adalah kenapa ada rakyat Malaysia yang bersorak ketika dia menghentam kerajaan tu. Saya pelik sekali. Betul. Menghina Malaysia kan? Lepas tu yang kedua bagi saya cadangan lah. Kalau kita dah check background apa semua, pihak rakaman dengan pihak pentas buat kerja cepat sikit lah bila dah berlaku kejadian macam gitu kan. Cepat-cepat tutup ke apa, bagi tak ada. Yelah, kamera kat situ banyak kan. Orang yang datang rekod tu banyak. Kalau boleh berlaku tu terus on the spot lah, on standby lah, diorang terus tutup semua sekali bagi benda tu tak tersebar lebih jauh. Betul. Caranan kau pada pihak-pihak bertanggungjawab? Laku tindakan yang tegas lah. Kalau boleh janganlah ban saja. Tak cukup lah bagi saya kalau ban saja. Macam sekarang ni lah, kau minta maaf pun dah tak ada value dah. Diorang pun kalau ni pun dah tak kisah rasanya sebab dah 2 kali yang diorang buat benda sama. Betul. Okay, Zim. Thank you Zim. Sama. Thank you. Okay guys, cukuplah setakat ini saja sebab terlalu ramai sangat yang bagi komen. Bateri pun nak habis. Nak hidup. Okay, terima kasih kepada ni bagi pandangan terhadap 1975. Itulah banyak feedback kita. Memang kerajaan perlu ambil tindakan tegas, paling tegas. Kalau boleh sampai dipenjarakan. Sebab apa? Ni first time berlaku di negara kita. Kalau dah terlepas satu ni, kita takut terlepas lagi banyak lagi isu-isu yang melibatkan etika apa benda lagi macam nilai budaya. Dan aku berharap benda ni takkan berlaku lagi bila ada satu pengajaran yang
kita rasa hukuman yang tegas terhadap penganjur yang nak bawa artis luar ni, nak bawa persembahan kat Malaysia ni. Dan apa yang aku perlu tekankan, sokonglah hati-hati tempatan dan dahulukan keutamaan kepada hati-hati tempatan dan sokonglah produk-produk hati tempatan dan insya-Allah hati-hati seluar ni akan menjadi prioriti yang kedua kepada negara kita. Dan insya-Allah apa yang berlaku ni menjadi pengajaran kepada yang lain dan dia akan membuat satu penambahbaikan kepada institusi atau agensi yang terlibat yang mengeluarkan permit dan sebagainya supaya dia lebih berhati-hati. Dan kepada pihak penganjur, tolonglah carilah band-band yang boleh menjadi ikon, yang boleh memberi nilai-nilai positif kepada orang rakyat Malaysia, bukannya lebih kepada negatif punya isu. Dan insya-Allah apa yang berlaku ni dia akan membuka mata kepada semua pihak untuk berhati-hati dan akan menilai yang akan datang. Yang mana yang belum follow aku, tolong follow. Yang mana nak follow Twitter aku atas nama Rozaidi Jamil, TikTok aku atas nama Rozaidi Jamil, FB aku atas nama Rozaidi Jamil. Ada juga 2 lagi FB aku di bawah ZZaidi, ZZaidi fanpage dan ZZaidi official. Dan IG aku di bawah Rozaidi Jamil, boleh follow. Kalau untuk YouTube, boleh subscribe aku di bawah ZZaidi TV. Aku dah sebarkan semua komen aku selama duration ni selama 2 minit kepada di semua media sosial aku. Korang boleh share, tak perlu nak minta izin. And then aku ada VTT dekat video TikTok ni, tolong share banyak-banyak, like banyak-banyak supaya mesej-mesej ni akan tersebar kepada semua yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu yang kita anggap sebagai satu perkara di dalam industri seni yang amat memalukan terhadap artis luar yang tidak yang bersikap kurang ajar, memalukan negara kita. Dan saya berharap selepas ni bila berlakunya perkara ni, mereka menghina negara Malaysia, bila menghina kerajaan Malaysia dan sebagainya, kita sepatutnya rakyat Malaysia perlu tekankan jati diri kita untuk semangat kenegaraan supaya kita mempertahankan negara kita terus dicemuh macam mana Jocelyn Chia pernah buat sebelum ni. And then aku tahu pihak netizen tahu nak buat apa. Dan kalau berlakunya benda sini, korang tak sepatutnya menyokong. Kalau dia kutuk kerajaan Malaysia, dia kutuknya agama kita, dia kutuknya menyokong benda-benda songsang ni, secara tak langsung korang kena tunjukkan rebel kau tu yang diorang menghina kita ni, menghina maruah kita, memalukan kita di negara kita ni. Kau patut boo diorang. Yang mana datang konsert tu kau kena boo diorang. Boo 1975 ni. Bukannya kau tepuk tangan, kau sokong, kau gelak dan sebagainya. Jadi dekat sinilah kita boleh menilai yang korang ni tahu tak tentang rukun negara kita dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. So saya berharap pihak-pihak tertentu, kementerian, agensi dan sebagainya buat lakulah sesuatu, sebab benda ni terang-terangan dia menghina kita. Kita tak nak dia boleh terpengaruh dengan anak-anak muda kita. Dan saya berharap benda ni takkan berlaku lagi lah di masa-masa akan datang. Aku bateri nak habis, so saya nak ucap terima kasih kepada semua yang masih kekal dalam live saya. Tadi sampai 3-4 ribu tadi orang live duduk bersama-sama saya. Terima kasih. Dan like pun kau tengok like pun dah sampai 373,000. Terima kasih. Aku punya new follower pun dah cecah 1167. Dan total view orang daripada 1 jam lebih tadi dah seramai 92,500 orang dah view. Dan aku dah live selama 1 jam 43 minit. Terima kasih kepada korang. Aku tak boleh nak sambung lagi sebab bateri aku dah nak habis. Kalau yang mana yang rasa bertanggungjawab, yang 1975 dan pihak penganjur ni bersubahat, yang menghina kita, menghina rakyat Malaysia di negara kita ni, korang ada tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Kau buat laporan polis. Yang mana persatuan-persatuan, tak kira mana persatuan pun, termasuk dalam persatuan sendiri, buat laporan polis supaya satu tindakan hukuman perlu dilakukan terhadap penganjur dan juga band tersebut 1975 tu. Dan apa yang kita buat ni adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, mempertahankan negara kita. Ini belum kena serang attack tau, baru kena serang daripada sudut kata-kata dan fizikal. Dan kat sinilah kita nak nilai rakyat Malaysia ni macam mana, sama ada dia sayang Malaysia atau tak. Dan kita pun nak menyambut hari Merdeka 31 Ogos, dan kita nak sambut hari Malaysia 16 September. Jadikan perkara ni dan jati diri kita ni sayang kepada Malaysia, percaya kepada rukun negara, dan jadi satu rakyat yang bertanggungjawab, lakukan satu perkara yang terbaik untuk negara kita. Bukannya bawa perkara-perkara negatif daripada negara barat yang mereka sendiri yang tahu nilai-nilai mereka yang tak tahu malu dan tak ada maruah, berbanding kita yang berpegang kepada sopan santun, nilai budaya dan maruah kita lebih tinggi berbanding mereka. Jadi saya harap apa yang berlaku ni, yang mana yang akan datang, dia akan lebih diperketatkan lagi dan akan ditambah baik oleh agensi kerajaan atau kementerian atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab dalam isu-isu artis luar yang buat persembahan dalam perkembangan Malaysia ni. Aku nak ucap terima kasih. Siapa yang bagi gift, saya ucap terima kasih. Semoga Tuhan mempermudah dan melimpahkan rezeki yang melimpah ruah untuk korang. Dan dalam masa sama, jadikan TikTok ZZaidi ni, yang mana belum follow, tolong follow TikTok ZZaidi laju-laju. Dan saya doakan semoga korang dirahmati Allah. Dan jadikan tempat ZZaidi ni tempat
untuk live jadi TikTok live jadi ni, jadikan tempat live TikTok jadi ni tempat korang bercakap jujur supaya kita boleh mencari kebenaran dan kita tidak tercedok. Okey? Nanti kita akan bincang lagi masa-masa akan datang isu-isu semasa, mungkin malam nanti tengok macam mana, tengok mood aku. Kita boleh bincangkan tentang isu-isu semasa yang lain. Dan aku doakan supaya korang semua jangan lapar-lapar, cepat pergi makan. Nanti takut family kau bising. Yang korang ni asyik duduk kat TikTok 24 jam. Bila nak pergi bawa family makan, aku dah kena dah. Okay? Assalamualaikum, jumpa lagi. Cik